Pergerakan yang pertama adalah tentang serangan di Lahad Datu. Mana yang kita tahu, peristiwa di Lahad Datu ini telah berlaku bermulanya pada 11 Februari 2013 sehingga kini. Kepulauan Borneo ini ialah satu-satunya pulau yang dibahagikan sempadan-sempadannya kepada 3 buah negara, iaitu negara Brunei, Malaysia dan Indonesia. Filipina berulang kali mempertikaikan bahawa Sabah adalah milik Kesultanan Sulu. Persoalannya, mengapa Filipina masih menuntut Sabah sebagai wilayahnya? Menurut sejarah, pertikaian bermula apabila Kesultanan Sulu menyerahkan kuasa pemerintah wilayahnya, iaitu Sabah, yang termasuk dalam Kepulauan Mindanao di Filipina kepada syarikat British, iaitu North Borneo Company, sebagai ganti bayaran tahunan. Persoalannya, sama ada Sultan Sulu sudah menyerahkan terus pemerintahan atau hanya sebagai pajakan dalam masa tempoh tertentu. Itulah yang menjadi isu berbangkit sehingga sekarang bagi Filipina. Kemudian, North Borneo Company ini telah menyerahkan Sabah kepada kerajaan British pada 1946. Setelah itu, kerajaan British menyerahkan kawasan utara Borneo ini kepada Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 dan penduduk Sabah itu sendiri mahu menjadi sebahagian daripada Malaysia. Lokasi kawasan pantai timur Sabah yang telah terlibat dalam konflik ini antaranya ialah Lahad Datu, Semporna, Kunak dan Tawau. Kumpulan pengganas ini telah menggelarkan diri mereka sebagai askar diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara yang telah dihantar oleh Jamalul Kiram III. Buat pengetahuan semua, konflik pertama ini telah berakhir dengan 56 tentera, 6 orang awam dan 10 anggota. Berikutan daripada insiden pencerobohan Lahad Datu Sabah, Polis Diraja Malaysia telah menangkap 104 warga Filipina yang disyaki ada kaitan dengan Jamalul Kiram III, iaitu di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah Khas 2012. Salah satu daripada pengganti Akta Keselamatan Dalam Negeri. Maka mereka termasuklah beberapa ahli keluarga Kiram yang memasuki negeri Sabah menggunakan identiti palsu. 111 pengganas Sulu juga berjaya ditangkap, manakala 8 orang lagi didakwa di bawah Seksyen 121 Kanun Keseksaan kerana melancarkan peperangan terhadap yang di-Pertuan Agong, yang mana jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mati di Malaysia. Okey, pada ketika ini, pada 5 Mac, Malaysia telah menghantar 3 buah pesawat pejuang FA-18 Hornet dan 5 Hawk bagi melancarkan serangan bom dari udara ke kawasan yang dikatakan merupakan tempat persembunyian pengikut Akbimuddin Kiram pada jam 7 pagi. Beberapa minggu selepas itu, Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Datuk Seri Najib bin Abdul Razak telah melancarkan sebuah zon yang dikenali sebagai Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah, iaitu S-Zone pada 25 Mac 2013. Dalam isu ini sangat konflik. Akbimuddin Kiram, iaitu adik kepada Kesultanan Sulu, mengatakan bahawa sekiranya Malaysia ingin berunding, mereka hendaklah berunding terus dengan Sultan Sulu, Sultan Jamalul Kiram III. Ini adalah kerana arahan yang diterima oleh Akbimuddin Kiram adalah daripada abangnya sendiri. Beliau juga menyatakan bahawa akan terus berada di Lahad Datu dan hanya akan berundur sekiranya dipanggil semula oleh abangnya. Bukan sahaja serangan dari sudut fizikal sahaja, malah serangan dari sudut mental juga telah dilakukan, iaitu seperti penggodaman dan protes di Kedutaan Malaysia. Berikutan dengan krisis ini, kerajaan telah mewujudkan sebuah kawasan yang dikenali sebagai Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, iaitu ESKOP, pada 7 Mac 2013 bagi memperkuatkan lagi keselamatan maritim di bahagian timur Sabah. Dari berita ini adalah
pasukan keselamatan Malaysia sudah mengepung kampung Tandur di Lahad Datu bagi menjamin kesejahteraan penduduk agar mereka tidak lagi berkumpul di sana. Manakala perundingan secara aman masih lagi dilakukan bagi Lahad Datu Sabah untuk mendamaikan kedua-dua pihak antara Sabah dan Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bersama saya Cikgu Anas dalam segmen Terkongsi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya akan berkongsi satu isu. Isu apa? Isu sempadan Sarawak Kalimantan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Sarawak ini merupakan wilayah yang paling besar di dalam Malaysia. Oleh itu, Sarawak ini mempunyai 12 bahagian seperti Limbang, Miri, Bintulu, Kapit, Sibu, Muka, Serikir, Bentong, Seri Aman, Kota Samarahan, Serian dan juga Kuching. Untuk info tambahan, Limbang yang kawasan berhampiran dengan Brunei pernah menjadi tuntutan kerajaan Brunei satu ketika dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada ketika itu, Perdana Menteri Malaysia Tun Abdullah Ahmad Badawi telah mengadakan satu rundingan bersama Sultan Brunei iaitu Sultan Hassanal Bolkiah bagi menyelesaikan isu tersebut. Dan hasil rundingan tersebut, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah bersetuju menggugurkan tuntutannya terhadap Limbang. Ia bermaksud Limbang masih lagi menjadi hak milik Sarawak sehinggalah hari ini. Dan berkaitan sempadan Sarawak Kalimantan ini, sebenarnya sempadan Sarawak Kalimantan ini sepanjang kira-kira 2000 km. Dan di sepanjang sempadan tersebut dapat 12 pos kawalan tentera Malaysia pada tahun 2020 dan ia telah ditambah sebanyak 14 pos baharu pada tahun 2021. Walau bagaimanapun, kita masih tewas dengan pihak Tentera Nasional Indonesia yang mempunyai 89 pos kawalan tentera di sepanjang sempadan Sarawak Kalimantan. Amat besar sekali jumlah bezanya antara pos kawalan tentera Malaysia dan juga tentera Indonesia, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan atas sebab yang demikian, negara kita sering diancam dengan kemasukan parti dari negara jiran dalam kuantiti yang terlalu banyak. Sebagai contoh, pada 16 Ogos tahun 2021, pasukan Gerakan UMNO Sarawak telah berjaya menangkap sebanyak 1,152 orang parti yang memasuki negara kita secara haram. Tambahan pula, bentuk muka bumi Sarawak yang mempunyai hutan yang tebal memudahkan parti ini masuk ke dalam negara kita. Dan seterusnya, isu yang kedua iaitu isu penyeludupan dadah dan barangan tiruan. Ini juga merupakan isu yang sering berlaku di sepanjang sempadan Sarawak Kalimantan pada setiap tahun. Tamsilannya, sekitar bulan Januari hingga Oktober tahun 2021, pasukan Gerakan UMNO telah melakukan 359 serbuan, 1,217 tangkapan serta rampasan barang seludup bernilai RM47.39 juta barangan seludup ke negara kita. Antara barang yang diseludup ke negara kita adalah seperti rokok, diesel, dadah, barangan-barangan tiruan dan sebagainya. Baiklah, setiap masalah yang timbul pasti mempunyai penyelesaian. Jadi saya ingin kongsikan sedikit langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk membendung kes yang berlaku di sepanjang sempadan Sarawak Kalimantan ini. Yang pertama, pihak kerajaan boleh menambah bilangan anggota tentera di sepanjang sempadan Sarawak Kalimantan. Hal ini supaya pihak tentera Malaysia dapat melakukan rondaan dengan lebih ketat di sepanjang sempadan Sarawak Kalimantan dan juga dapat menempatkan tentera di bahagian titik panas yang sering berlakunya kemasukan parti ini. Dan yang kedua, kita boleh memperbanyakkan pos kawalan tentera di sepanjang sempadan Sarawak Kalimantan seperti yang dilakukan oleh pihak Tentera Nasional Indonesia. Hal ini supaya aset-aset tentera mudah untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat dan membuat rondaan pada waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, kita juga boleh menjalinkan kerjasama bersama Tentera Nasional Indonesia bagi memastikan kedaulatan wilayah masing-masing terjaga dan aman sentosa. Dan langkah yang terakhir yang dapat saya kongsikan iaitu meminta bantuan rakyat tempatan. Rakyat tempatan kita boleh gunakan sebagai mata-mata ataupun spy kepada pihak tentera maupun polis bagi menyampaikan maklumat penting berkenaan individu-individu yang disyaki
menjadi dalang kemasukan parti dan penyelundupan barang yang keruan serta dadah ke negara kita. Oleh itu, kita mestilah bekerjasama, berganding bahu membantu pihak tentera dan polis menjaga kedaulatan negara kita dengan menyampaikan maklumat ataupun info-info penting berkenaan jenayah ini. Sama-sama kita pentas jenayah sempadan antarabangsa supaya negara kita aman dan sentosa. Semoga bersua lagi pada masa akan datang. Ingat, dapat ilmu, kongsi selalu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan lagi perbincangan kita pada hari ini dalam topik konflik persempadan Malaysia yang berlaku di darat. Oleh itu, saya akan menghuraikan isu yang seterusnya, iaitu konflik yang berlaku di sempadan Malaysia-Thailand. Baiklah, sebelum saya memulakan huraian saya akan menceritakan serba sedikit berkenaan dengan sempadan Malaysia-Thailand yang terletak di utara Malaysia. Sempadan ini merupakan sempadan antarabangsa yang memisahkan antara negara Malaysia dan Thailand, juga melibatkan 4 buah negeri, iaitu negeri Perak, Perlis, Kedah dan juga Kelantan. Selain itu, sempadan ini juga dianggarkan jaraknya sepanjang 551 km. Seterusnya, kita pergi kepada isu yang berlaku di sempadan Malaysia-Thailand, iaitu isu penyeludupan barangan tanpa cukai secara haram yang berlaku sama ada dari Thailand ke Malaysia maupun sebaliknya, iaitu dari Malaysia diseludup ke Thailand. Kebanyakan pasukan penyeludup ini terdiri daripada golongan rakyat tempatan sendiri, iaitu warga negara Malaysia yang bekerjasama dengan warga negara Thailand bagi menyeludup barangan haram ini. Menurut pihak berkuasa, kebanyakan barang yang diseludup ke Thailand terdiri daripada barangan subsidi seperti gula, minyak masak, dan terdapat juga stok daun ketum dan juga ubat batuk yang membolehkan warga negara Thailand mendapatkan keuntungan berlipat kali ganda apabila ianya dijual di negara mereka. Manakala bagi barangan yang diseludup ke Malaysia, kebanyakannya terdiri daripada pelbagai jenis dadah seperti syabu dan pil kuda yang mendapat permintaan yang tinggi di Malaysia. Tidak terhenti pada isu penyeludupan barang secara haram di sempadan Malaysia-Thailand, maka timbul pula isu pencerobohan di kawasan sempadan tersebut yang terjadi akibat daripada isu penyeludupan barang secara haram ini. Oleh itu, saya akan ceritakan sedikit berkenaan dengan sebuah tragedi yang berlaku di Padang Besar Perlis, iaitu tragedi tembak menembak yang melibatkan 2 orang anggota pasukan Gerakan Am, iaitu Korporal Baharudin dan juga Korporal Nurihan. Menurut kronologi kejadian yang dikeluarkan oleh PDRM, kedua-dua orang anggota pasukan Gerakan Am tersebut sedang menjalankan tugasan bisikan di kawasan tersebut bagi aktiviti penyeludupan secara haram. Sebelum mereka bertembung dengan 2 kumpulan penyeludup yang disyaki terdiri daripada warga negara Malaysia dan juga warga asing yang sedang bekerjasama menjalankan penyeludupan secara haram. Dan barang yang diseludup ketika itu ialah daun ketum. Apabila bertembungnya mereka, maka berlakulah insiden tembak menembak antara mereka sehingga menyebabkan Korporal Baharudin telah cedera parah di bahagian kiri perut dan beliau sempat mengarahkan rakan setugasnya, iaitu Korporal Nurihan, bagi meminta bantuan untuk mereka. Namun seketika kemudian Korporal Baharudin telah ditemui terlentang dengan pistol di dadanya telah kehabisan peluru. Maka Korporal Baharudin telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada pukul 4 pagi di tempat kejadian. Berdasarkan konflik yang telah dikupas oleh setiap